Assalamualaikum. Nama saya Nur Farshidi Rahmati Ma'azwawi. Hari ini saya akan membincangkan dalam slide pengenalan ini tentang definisi integrasi dan perpaduan di Malaysia. Dalam slide pengenalan kerja khusus ini, saya akan memberitahu serba sedikit sebanyak definisi perpaduan dan integrasi. Seperti mana yang kita dapat tahu, Malaysia merupakan salah satu negara yang berbilang kaum yang dapat hidup dengan harmoni. Antara kaum utama di Malaysia yang kita tahu ialah Cina, Melayu dan India. Yang lain-lain seperti Kadazan Lusun. Perpaduan tidak akan tercapai jika ada segelintir pihak yang cuba untuk menjadi batu api dan menyemarakkan lagi isu perkauman di kalangan kaum di Malaysia. Perpaduan merupakan proses menyatupadukan seluruh masyarakat untuk membentuk satu identiti dan nilai bersama serta perasaan cinta dan banggakan negara. Tanpa perpaduan yang kukuh, negara kita tidak dapat membangun, berkembang dan bergerak maju ke hadapan. Seterusnya, bagi definisi integrasi pula adalah merupakan satu proses yang menyatupadukan pelbagai kelompok dalam masyarakat melalui satu identiti bersama. Bagi negara yang berbilang bangsa seperti negara kita, proses ini merupakan satu matlamat utama yang diusahakan agar berjaya. Namun begitu, dalam konteks negara Malaysia, integrasi nasional juga bermaksud mewujudkan kerjasama dan harmoni penduduk di antara semenanjung Malaysia dengan Sabah dan Sarawak. Itu sahaja dari slide ini. Sekian, terima kasih. Saya Muhammad Faris bin Mahdi. Saya akan membentangkan tentang faktor halangan masalah perpaduan dan integrasi nasional. Antara halangan atau faktor isu perpaduan yang menjadi permasalahan ialah nilai dan sikap masyarakat yang berprasangka, perkauman dan etnosentrism. Hal ini setiap kaum di Malaysia mempunyai agama, budaya, adat resam serta kepercayaan yang tersendiri. Maka ini telah mewujudkan perbezaan pendapat di antara kaum-kaum. Keadaan ini berlaku kerana terdapat percengkahan pendapat di antara kaum-kaum tertentu. Sebagai contoh, penganut agama Hindu tidak memakan lembu kerana dianggap sebagai haiwan suci, tetapi penganut agama Kristian dan Islam memakan lembu. Halangan seterusnya adalah perbezaan status ekonomi masyarakat Malaysia berdasarkan kaum. Perkembangan penjajahan di abad ke-19 telah membawa perubahan yang besar kepada komposisi dan jumlah penduduk. Orang Cina dan orang India telah dibawa masuk untuk mengusahakan sektor pelombongan serta peladangan. Masalah ini jelas kelihatan kerana British telah mengasingkan kaum-kaum di tempat-tempat tertentu, iaitu orang Melayu tinggal di kawasan desa atau pinggir bandar, orang Cina di kawasan bandar dan orang India di kawasan ladang. Selain itu, halangan yang dapat menyumbang kepada permasalahan perpaduan adalah kewujudan surat khabar pelbagai bahasa. Hal ini boleh menyemarakkan semangat perkauman di kalangan masyarakat pelbagai kaum di Malaysia. Disebabkan oleh negara Malaysia mempunyai pelbagai jenis bangsa, terdapat surat khabar yang diterbitkan dalam bahasa Cina, Melayu, Inggeris dan Tamil. Surat khabar pelbagai bahasa ini telah menjarakkan jurang pemisahan antara kaum-kaum di Malaysia kerana setiap kaum ingin menonjolkan berita dan budaya perkembangan yang berlaku di sekitar kelompok kaum sendiri dan negara asal mereka tanpa menghiraukan bangsa lain. Halangan seterusnya adalah kebanyakan anak-anak muda pada masa kini tidak mempunyai kesedaran tentang betapa pentingnya perpaduan dan integrasi nasional. Mereka tidak lagi mahu mengamalkan perpaduan dan lebih suka kepada membuat kerja mereka sendiri tanpa mempedulikan orang lain. Sikap negatif ini akan menghalang usaha kerajaan untuk mewujudkan perpaduan dan integrasi nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akmal Rizal bin Azwi, bernombor metrik F21A1048. Saya akan membincangkan tentang kesan masalah perpaduan dan integrasi kepada masyarakat dan negara. Memang tidak dapat dinafikan bahawa masalah perpaduan dan integrasi ini akan memberi
kesan negatif kepada masyarakat dan negara. Kesan yang pertama, negara akan menjadi huru-hara. Hal ini menyebabkan pentadbiran negara akan terganggu. Seterusnya, akan mewujudkan perbalahan dan pergaduhan antara kaum. Perkara ini akan menjadi lebih teruk apabila aktiviti tunjuk perasaan secara tidak sihat akan berleluasa. Secara tidak langsung, keselamatan rakyat akan terancam. Kesan yang kedua iaitu keharmonian negara dan masyarakat akan terganggu. Hal ini berlaku kerana rakyat tidak sehati sejiwa. Rakyat tidak mempunyai matlamat yang serupa, di mana rakyat hanya mementingkan keadilan dan hak sama rata antara semua rakyat. Manakala matlamat untuk menjadikan Malaysia sebuah negara yang aman dan sejahtera diketepikan. Oleh itu, tidak akan wujud kerjasama antara rakyat dan pemerintah negara. Seterusnya, kesan yang ketiga, sistem pendidikan juga akan terjejas. Kementerian Pelajaran Malaysia menetapkan matlamat iaitu melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia, bersepadu, beriman, berakhlak mulia, berilmu, berketerampilan dan sejahtera. Jelas dinyatakan dalam misi Kementerian Pelajaran Malaysia yang mana misinya juga amat menitik beratkan hal kesepaduan dan perpaduan. Oleh itu, jika tiada perpaduan atau wujud masalah perpaduan dalam sesebuah institusi pendidikan, bagaimana institusi pendidikan tersebut mahu ataupun berjaya melahirkan seseorang pelajar yang mementingkan perpaduan dalam kehidupan mereka. Kesan yang keempat iaitu sistem ekonomi negara turut terjejas. Masalah perpaduan dan integrasi ini akan mengganggu kegiatan ekonomi negara. Hal ini kerana Malaysia kini bukan lagi negara yang mengamalkan sistem pecah dan perintah, di mana pada waktu dahulu amalan sistem pecah dan perintah ini dijalankan seperti kaum India bekerja di estet sebagai penuri getah, kaum Cina bekerja di kawasan pelombongan sebagai pelombong biji timah, manakala kaum Melayu bekerja di kawasan kampung sebagai petani. Sekarang, semua kaum boleh bekerja dalam satu kawasan tempat kerja yang sama. Oleh itu, jika satu institusi ekonomi mengalami masalah perpaduan dan integrasi akan mengganggu aktiviti ekonomi. Contohnya, dalam sesebuah kilang, wujud masalah perpaduan dan integrasi antara kaum, wujud perbalahan, pergaduhan antara sesama mereka akan berkemungkinan menjejaskan aktiviti pengeluaran kilang tersebut. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Ikram bin Sahabuddin, pemegang kad matriks bernombor F21A1116. Saya akan meneruskan perbincangan ini yang bertajuk masalah yang dikaji dari sudut kaitan serta kesan terhadap konsep sejahtera. Konsep sejahtera itu merujuk kepada gaya kehidupan yang lestari, melaksanakan program yang berterusan, adaptasi nilai-nilai murni dalam amalan kehidupan seharian. Namun dalam soal perpaduan masyarakat berbilang kaum, masih tidak diselesaikan sepenuhnya. Isu sensitif seperti hak, warna kulit, kepercayaan, agama dan budaya sering disebutkan. Antara kesan terhadap konsep sejahtera adalah tidak memahami budaya dan adat resam kaum lain. Rata-rata rakyat Malaysia hidup dalam lingkungan budaya kaum sendiri sahaja dan mereka jarang bergaul dengan kaum yang lain. Justru kefahaman mereka terhadap budaya dan adat resam kaum yang lain menjadi dangkal. Kesan seterusnya adalah proses sosialisasi yang terhad. Sosialisasi merupakan suatu proses sosial yang dilalui oleh seseorang individu dalam usaha untuk menjadi ahli sesuatu kelompok kaum dengan mempelajari budaya dan adat resam kelompok kaum itu. Rakyat berbilang kaum di Malaysia, terutama golongan muda, dibesarkan dalam kepompong budaya dan persekitaran etnik yang berlainan, serta mereka tidak bersosialisasi bersama. Di samping itu, stereotip yang negatif. Stereotip bermaksud pernyataan-pernyataan yang ditanggapi terlebih dahulu, yang wujud atau terbentuk di dalam pemikiran atau minda seseorang. Hal ini boleh mencetuskan konflik dan ia akan menjurus kepada timbulnya perasaan tidak puas hati satu kaum terhadap satu kaum yang lain. Sekian, terima kasih.
Masalah yang dikaji terhadap rukun negara iaitu berkaitan kepentingan rukun negara dalam memperkukuhkan perpaduan rakyat berbilang kaum. Walaupun kita telah meraihkan ulang tahun ke-50 rukun negara, namun prinsip ini masih gagal dihayati dan difahami oleh rakyat Malaysia. Malah rukun negara ini juga masih ramai masyarakat yang tidak menghafalnya. Sebaliknya, hanya tersemat sebagai suatu ideologi semata-mata. Kesannya, ketiadaan asas ini akan mewujudkan tindakan radikal dan ekstrim dalam kehidupan seharian dan media sosial sehingga membawa kepada krisis yang lebih teruk. Seterusnya ialah kesan terhadap rukun negara. Yang pertama ialah aspek sosial. Tanpa perpaduan, komunikasi antara kaum tidak akan berlaku. Tanpa komunikasi antara kaum, masalah perpaduan sukar diselesaikan. Contohnya, akan wujud kelompok-kelompok kecil yang menunjukkan jurang di antara kaum sekiranya aspek sosialisme ini tidak wujud. Akibatnya, setiap kaum tidak menunjukkan sikap hormat menghormati antara satu sama lain. Kesan yang kedua ialah wujudnya masyarakat yang tidak bermoral, iaitu tidak kukuh nilai agama dan kejiwaan, tidak bertolak ansur dan tidak beretika. Jika perpaduan ini tidak wujud, secara tidak langsung akan mewujudkan masyarakat yang tidak bermoral dan tidak bertolak ansur dalam kalangan kaum. Akibatnya, akan timbul pergaduhan dan pertelingkahan di kalangan rakyat pada bila-bila masa. Langkah mengatasi masalah perpaduan dan integrasi nasional, langkah yang pertama adalah dengan memperkenalkan dasar pendidikan kebangsaan. Dasar pendidikan kebangsaan termaktub dalam Akta Pelajaran 1961 berasaskan kepada Laporan Razak 1956 dan Laporan Rahman Talib 1960. Dasar pendidikan kebangsaan berperanan untuk mewujudkan persefahaman dan memupuk perpaduan dalam kalangan pelajar sekolah yang berbilang kaum menerusi satu sistem pendidikan. Dasar pendidikan kebangsaan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa penghantar di sekolah-sekolah dan institusi-institusi pengajian tinggi. Dasar pendidikan kebangsaan bertujuan menyediakan sukatan pelajaran, mewujudkan sistem peperiksaan yang seragam untuk semua sekolah dan melaksanakan kegiatan ko-kurikulum dan sukan. Langkah kedua adalah dengan penggubalan dasar ekonomi baru ataupun DEB. DEB dilancarkan pada tahun 1971 melalui Rancangan Malaysia Kedua ataupun RMK Kedua pada tahun 1971 hingga 1975. Dasar DEB bertujuan untuk mewujudkan keseimbangan ekonomi antara kaum dan wilayah bagi mencapai perpaduan negara. DEB juga berperanan untuk mencapai perpaduan dan keharmonian sosial melalui sosial ekonomi yang seimbang. DEB ini dilaksanakan menerusi strategi serampang dua mata iaitu pembasmian kemiskinan tanpa mengira kaum dan penyusunan semula masyarakat. Langkah ketiga adalah melalui permuafakatan politik. Melalui permuafakatan politik, kestabilan negara akan terjamin dan wujudnya kerjasama dan toleransi antara kaum dan parti-parti politik di Malaysia dalam hal-hal pembahagian kekayaan ekonomi negara serta pemberian kuasa kepada pihak tertentu dalam pemerintahan. Sebagai contoh, wujudnya parti campuran yang terdiri daripada gabungan pelbagai parti politik besar seperti UMNO, MCA dan MIC. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafiz bin Abdul Wahid, nomor matriks F21E1134. Saya akan membentangkan tentang rumusan. Malaysia merupakan sebuah negara yang unik. Kepelbagaian etnik dan kaum menjadi kekuatan yang mewarnai corak negara ini. Oleh itu, perpaduan dan integrasi nasional adalah satu keperluan bagi menjamin rakyatnya hidup dalam suasana aman dan damai. Usaha ke arah perpaduan dapat dilihat melalui penyatuan Sabah dan Sarawak dengan negeri-negeri di Semenanjung. Usaha tersebut juga boleh dilihat melalui usaha kerajaan membasmi kemiskinan tanpa mengira kaum dan meletakkan kumpulan etnik yang berlainan latar belakang di satu kawasan perumahan yang sama. Dengan mewujudkan perpaduan kaum dalam masyarakat, barulah masyarakat harmoni yang mempunyai aspirasi yang sama dapat dicapai.